Okey, unit seterusnya kita belajar tentang jumlah. Kita telah belajar sebelum ini, kita kenal jenis-jenis perkataan. Kita belajar tentang jenis-jenis bahasa yang kita perlu tahu. Iaitu mudah-mudah belai dan maksud sifat. Sekarang kita pergi kepada jumlah. Apa itu jumlah? Dia bukan sebuah campur. Jumlah ialah perkataan Arab dan bahasa Melayu masuk ayat. Dan bahasa Inggeris masuk sentence. Okey. Nah, jadi kadang kelirulah antara ayat dalam bahasa Melayu dan ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran ialah yang setiap perkataan tu ada bulat, hujungnya ada angka, itu satu ayat. Jadi kadang-kadang satu ayat tu tak satu ayat Al-Quran tidak merangkumi satu sentence. Dia hanya ada dua perkataan atau bentuk perasa. Kadang-kadang 2-3 ayat boleh jadi satu jumlah. Jadi jumlah tu sentence. Kalau ayat tu yang ada angka-angka tu panggil ayat dalam Al-Quran. Yang ayat-ayat tu. Okey. Tapi makna jumlah ialah beberapa susunan perkataan yang memberi maksud lengkap dan tidak perlu ditanya lagi. Kalau kita cakap satu ayat yang lengkap, orang tak tanya lagi. Dia tunggu ayat berikutnya lah. Kalau kita cakap ke sekolah, okey, atau ke saja atau di rumah, kalau kita berbual je lah. Tapi kalau ayat di rumah tak memberi makna kan, dia itu bukan satu ayat yang lengkap. Itu bukan jumlah. Itu bukan perasa saja. Jadi itu dipanggil jumlah. Di dalam Al-Quran ada dua jenis jumlah, dua jenis sentence. Dua jenis sentence iaitu pertama dipanggil jumlah ismiah. Perkara utama ialah isim atau ayat dimulakan dengan isim. Maksudnya just a nominal sentence. Maksudnya ayat yang tiada perkataan perbuatan dalamnya. Kalau ayat tiada perkataan perbuatan, ya ayat isim lah. Itu panggil jumlah ismiah. Dan dia sama ada dimulakan dengan isim atau tajuk atau perkara utama yang dibincangkan hanya isim. Itu satu. Yang kedua adalah jumlah atau jenis ayat, jenis sentence, jumlah fi'liyah. Fi'il. Maksudnya dalam ayat tu ada fi'il. Dalam jumlah tu ada fi'il. Sama ada biasa mula dengan fi'il. Kadang ada perkataan lain sebelum fi'il, tapi perkara utamanya adalah fi'il. Bila ada fi'il, jadi jumlah fi'liyah. Bila tak ada fi'il langsung, itu jadi jumlah ismiah. Jadi apa yang kita perlu bezakan, kenapa kita perlu bezakan? Ada beberapa perkara yang kita perlu pastikan apabila kita jumpa jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah, supaya kita dapat faham dengan lebih baik ayat tersebut. Bila dia jumlah ismiah, jumlah biasa yang tak ada fi'il, dia panggil ada bahagian mubtada dan khabar. Seperti bahasa Melayu lah, rumah saya besar. Rumah saya besar, jadi rumah saya menjadi subjek ataupun mubtada dan besar jadi predikat atau ceritanya khabar. Khabar tu ceritalah kan, khabar. Jadi bila kita jumpa jumlah ismiah, kita kena cari di mana dia punya subjek dan mananya predikat. Itu bila kita tahu. Kedua bahagian mubtada dan khabar kita akan lihat dalam rafa. Dan rafa maksud apa? Itu kita belajar minggu depan. Rafa maksudnya ia akan diwakil, dia huruf terakhirnya akan berbaris dhammah. Dhammah untuk singular, dhammah. Nanti saya ulang balik dengan dhammah. Maksud tu dengan rafa. Maksud dia tinggi. Rafa tu maksud dengan rafa'a, marfu' ditinggikan, rafa'a tinggi. Tinggi maksud dia tak jadi objek pada apa-apa. Dia tidak jadi objek pada perbuatan, tidak jadi objek pada haraf lain. Itu panggil rafa'. Okey? Kecuali jika dipengaruhi ejen pengawal haraf atau fi'il. Kecuali ada kadang-kadang ayat jumlah tu berangkai. Dalam jumlah ismiah ada fi'il dalamnya. Dia ada jumlah fi'iliyah juga. Itu banyakkan begitu.
Dia ayat tu macam panjang. Jadi kita lihat dia allazi tadi ada surah Al-Baqarah ayat 193 tadi kan. Dia ada jumlah dalam jumlah fi'lah dalam jumlah ismiyah. Kadang ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'lah. Jadi itu dia berangkai. Jadi kita perlu bezakan dia nanti. Okey, jadi kita tengok contoh dia. Okey, kalau kita kata contoh pertama, al-madrasatu jamilatun. Jadi ada dua bahagian. Al-madrasatu sekolah itu, jamilatun cantik. Al-jim ada alif lam, jadi dia punya al-madrasatu tak ada tanwin lah. Tapi jamilatun ada tanwin. Dua-dua dalam keadaan rafa', iaitu ta mabutah dengan dhamma, yang ta mabutah yang dalam jamilatun dalam keadaan dhammatain. Jadi al-madrasatu ialah dia punya mubtada dan jamilatun khabar, subjek predikat. Sekolah itu cantik. Kalau nak tahu bezakan mana subjek mana predikat, kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, yang memisahkan subjek dengan predikat kena ada verb to be atau is or was atau were. Is, are, was atau were lah. Itu. Kalau dalam bahasa Inggeris, the school is beautiful. The is itu membezakan, pisahkan subjek dengan predikat. Okey? Itu jumlah contoh pertama. Contoh kedua ialah madrasatu Zaidin jamilatun. Sama juga kita ada subjek dengan predikat. Bahagian predikat letak jamilatun dengan dhamma ini. Tapi kita tengok di sebelah subjek kita ada madrasatu Zaidin. Madrasatu dalam keadaan rafa dengan dhamma pada ta, tapi Zaidin dalam keadaan majrur, dalam keadaan ja, iaitu dengan kasrata ini. Sebab dia adalah mudhaf ilaih pada madrasatu. Jadi madrasatu Zaidin. Jadi walaupun Zaidin dalam bahagian subjek, tetapi kerana ia merupakan mudhaf ilaih, maka tetap ia dalam keadaan baris bawah. Bermaksud dalam hal ni, satu keadaan atau sifat yang lebih kecil lebih berpengaruh untuk menentukan baris huruf terakhirnya. Dalam hal ni, kalau bahagian mubtada, bahagian subjek besar kan ada dua perkataan. Madrasatul Zaidin. Tapi Zaidin dalam keadaan mudhaf ilaih. Sebab tu dia tetap berbaris bawah. Kalau ada, okey, itu maksud saya. Ada soalan? Okey, jadi ayat contoh ketiga, madrasatul Zaidin jamilatun wa kabiratun. Wa di sini waw dan waw tidak mempengaruhi nahu. Waw hanya membawa waw di waw ataf, dia hanya membawa pengaruh daripada kanan ke kiri. Maksud jamilatun dalam keadaan dhammatani, kabiratun pun dhammatani lah. Jamilatun wa kabiratun. Waw tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau tengok contoh keempat, wal fitnatu itu, dan fitnah itu asyaddu minal qatli. Sangat. Asyaddu amat atau sangat, minal qatli. Minal qatli, al qatli dalam keadaan jam. Sebab dia ada harap min sebelah depannya. Dan min tu lebih pengaruh daripada kedudukan kata dalam bahagian khabar. Sebab min lebih kecil dari segi keadaannya. Okey? Dan min mempengaruhi perkataan selepasnya dan menjadikan dia keadaan majrur, iaitu lam berbaris bawah. Asalnya al-qatlu, tapi kerana ada min jadi al-qatli, min al-qatli. Okay, jadi itulah jumlah ismiyah, jumlah ismiyah yang kalau tidak ada apa-apa keadaan nahwu yang lebih kecil seperti mudhaf, mudhaf ilaih, haraf ja atau ada haraf nasab kan, dia tetap akan default dia ialah dalam keadaan rafa. Maksudnya harus patutnya perkataan asalnya dalam keadaan dhamma atau dhammatain. Okey? Ada soalan? Itu jumlah ismiyah.
Ustaz, khabar dia pun dalam marfu juga ke Ustaz? Betul, khabar pun marfu. Mubtada dan khabar marfu. Kecuali kalau ada ni lah, kalau dia ada mudhaf ilaih atau ada haraf lah. Haraf jar. Kalau madrasatu Zaidin, kalau kita kata madrasatu Zaidin boleh tak? Boleh. Boleh ya? Tapi tak logik lah. Sebab madrasatul Zaidin dan makrifah ada alif lam. Kecuali kalau Zaidin ada 3-4 sekolah lah. Kan? Okey, makrifah lah sekarang jadi makrifah lah. Okey. Okey. Right? Okey, saya teruskan Okey. Sekarang kita pergi kepada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah apabila ada fi'il dalam ayat tu, dalam jumlah tu. Tak kira lah fi'il apa ada. Sama fi'il madhi, mudhari' atau amar. Okey, tiga bentuk fi'il tu. Dan setiap fi'il mesti ada pelaku, iaitu fa'il. Mesti ada. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap perbuatan mesti ada pelaku. Dia bagi subjek juga. Bagi subjek lah. Pelaku tu subjek. Dan subjek adalah rafa' lah. Subjek adalah dalam keadaan rafa'. Okey. Subjek rafa' ya. Okay. Lepas tu kebanyakan fi'il, tak semua, dia ada sebahagian fi'il ataupun perkara kebanyakan lah, dia ada objek ataupun maf'ulun bihi. Maf'ulun, kita tengok maf'ulun isim maf'ul kan, maf'ulun yang diperlakukan dengannya. Maf'ulun fa'ala, maf'ulun yang diperlakukan bihi dengannya. Maksudnya jadi objek lah, mangsa. Mangsa pada perbuatan. Ya, mangsa. Okey. Jadi dan di keadaannya untuk kata kerja yang transitif, maksud untuk kata kerja yang transitif yang ada objek lah. Kalau katakan kita ada perbuatan kata saya tendang bola, saya makan ikan, itu transitif, dia ada objek. Tapi kalau setengah-setengah perbuatan macam saya tidur, tak ada objek. Saya jalan, tak ada. Saya duduk, tak ada objek. Okey? Itu contohnya macam tu. Right? Terus kita tengok apa yang kita perlu cari untuk jumlah fi'liyah. Pertama kita kena cari dia punya fa'il, pelaku, fi'il satu, lepas tu pelaku, dan juga kalau ada objek ke tidak. Dan bagaimana nak bezakan? Kalau dalam contoh sinteks bahasa Arab, dia kata tengok contoh pertama ni, daraba Zaidun amran. Daraba ni perbuatan, telah pukul. Dan bahasa Arab, dia punya fi'il datang dulu. Beza dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, dia punya pelaku datang dulu, fi'il tengah-tengah, objek dia selepas fi'il, selepas perbuatan kan. Dan, saya tendang bola. Saya jadi subjek atau pelaku, tendang, fi'il, bola jadi mangsa. Jadi dia punya maf'ulun bihi lah. Okey. Kalau bahasa Inggeris, I eat the fish. Okay, I eat the fish. So, saya jadi subjek, eat fi'il, perbuatan, verb, the fish. Jadi dia punya objek. Okay? Ustaz, jadi madi Ustaz, I ate the fish. Okay, so I ate the fish. Thank you very much. Okay, right? Jadi itu. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia punya fi'il di tengah-tengah. Subjek dia sebelum fi'il, objek dia selepas fi'il. Kan, selepas perbuatan. Kalau bahasa Jepun lain. Bahasa Jepun, bahasa Turki, dia punya perbuatan di belakang. Tapi dalam bahasa Arab, bezanya, kita ada bagaimana nak bezakan siapa yang melakukan perbuatan dan siapa jadi mangsa perbuatan. Itu kita lihat pada nahu. Nahu apa? Tengok huruf terakhir apa baris dia. Kalau baris dia dalam singular dia rafa', maksud dia rafa' lah. Kalau baris dia dah dhammah, dia rafa', masuk dia jadi subjek. Dia pelaku perbuatan. Kalau dia punya isim dia tu dalam keadaan fathah atau fathah tani, maksud dia jadi nasab. Nasab masuk penat kan. Dia jadi mangsa. Nasab.
nasab. Jadi biasanya kita akan dapat macam gini, daraba Zaidun Amran. Okey, itu biasanya. Tapi ada setengah-setengah keadaan di mana Amran di depan, Zaidun di belakang. Amran tetap jadi dia punya mangsa dan Zaidun tetap jadi dia punya pelaku. Walaupun Zaidun datang selepas Amran. Kenapa Allah buat macam itu? Itu lebih kepada dia panggil mantik lah, apa yang disampaikan, mana dia nak apa, nak tegaskan yang mana, pelaku dia ke atau mangsanya. Itu pelaku. Tapi kita kena bezakan pelaku apabila isim tu rafa, itu pelaku. Kalau isim dia nasab, dia adalah objek atau mangsa. Jadi daraba Zaidun Amran, kalau kita terjemahkan, kita kena tengok pelaku dia dulu. Dalam hal ini Zaidun pelaku kerana dia adalah dalam keadaan rafa, sebab dia ada dhamma tu. Jadi Zaidun, terjemahan ni kita sebut Zaidun dulu. Zaidun telah pukul Amran. Okey. Kalau kita baca kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, itu dia akan terjemah word per word. Dia akan terjemah telah pukul Zaidun akan Amran. Telah pukul Zaid akan Amran. Kan? Itu terjemah. Tapi kalau cakap macam tu sekarang, kan, orang pun tak faham kan. Ya, jadi kalau kita cakap dengan bahasa sekarang, Zaid telah pukul Amran. Okey? Kan? Ustaz, kalau saya kata daraba Zaidan Amrun, macam mana pula? Itu Amran yang pukul Zaid dan Amran yang pukul Zaid. Amran yang pukul Zaid. Mangsa Zaid, sekarang Zaid jadi mangsa lah. Betul, Zaid jadi mangsa. Kalau daraba Zaidun Amrum juga? Ada mangsa. Ada mangsa lah. Zaidun Amran kena dua lah. Zaidun dan Amrun telah pukul. Siapa yang tak tahu. Kalau kita letak Zaidun dekat depan, Ustaz? Ni depan. Zaidun di depan. Macam di bawah tu. Zaidun daraba Amran. Tu di bawah tu. Ni saya nak jelaskan di bawah. Kamu tak maksud dia tu ayat atas. Dia kena ada koma tu. Zaid, dia telah pukul Amran. Oh. Okey? Zaid, dia telah pukul Amran. Kenapa sini tak ada dia telah pukul? Kenapa di bawah ada dia telah pukul? Okey, ni saya explain. Koma tu kat mana ada dalam bahasa Arab tu? Zaid tu tak ada. Tak ada koma, tapi you kena assume ada. Kena doma. Bahasa Arab yang bezanya dengan lain, dia tak ada koma, tak ada nokta. Kan? Tetapi kalau kita tahu nahu, itu kita akan dapat. Zaidun. Tapi itu kadang-kadang setengah-setengah ulama tafsir dia taruh nokta atau koma dia tempat lain. Maksud terjemahan ayat tu beza sedikit lah. Itu ada berlaku. Tapi tak semua ayat lah, setengah-setengah ayat. Setengah-setengah ayat. Tuan, kalau Zaid dia pukul Muhammad, Zaidun daraba Muhammadah. Ya, betul. Jadi daraba Zaidun Muhammadan. Okey. Right. Okey, apa bedanya contoh pertama, contoh kedua? Contoh pertama, kita ada pelakunya Zaidun muncul selepas fi'il. Contoh kedua, pelakunya muncul sebelum fi'il. Jadi bila ada subjek atau pelaku yang muncul selepas fi'il, maka fi'il ini dikata kosong. Maksud tidak dijemahkan dhamir. Kan kita tahu daraba ada huwa kan? Daraba dia telah pukul. Ada huwa. Dia ada huwa. Tapi bila Zaidun ada subjek dia muncul dalam bentuk isim dan rafa selepasnya. Dan ada hal ni Zaidun kan? Maka daraba tu adalah kosong. Maksud dia tak ada huwa situ. Cuma dia ada perbuatan telah pukul. Zaidun telah pukul Amran. Sebab tu setengah-setengah ayat, walaupun daraba ni maksudnya huwa, kadang-kadang pelakunya dalam bentuk plural.
Pelaku dia bentuk plural. Tapi kalau dia maskulin mesti maskulin lah. Kalau dia feminine dia bentuk feminine. Tapi tapi dia pelaku boleh bentuk plural. Walaupun dia punya fi'il dia dah bentuk huwa, bentuk singular. Sebab bila pelaku muncul dalam bentuk ini dan selepas fi'il, fi'il itu tak diterjemah dia punya dhamir, tak ada dhamir. Dia panggil kosong. Kalau macam ni di bawah, ni maksudnya selepas daraba tak ada isim dan keadaan rafa. Yang ada hanya amrah tu dan keadaan nasab. Sebab Zaidun muncul sebelum tu. Jadi dalam ni dia panggil dhamir dia mustatir, tersembunyi dalam tu. Jadi kita ada huwa. Jadi huwa masuk dia telah pukul. Kalau huwa kan Ustaz, tak semestinya Zaidun kan? Kalau lah. Alah kalau bolehlah siapa boleh. Mana boleh tak seperti Zaidun yang pukul. Tak semestinya. Dia daraba mesti ada fa'il. Kalau daraba dia mesti ada fa'il, tapi kalau kita tengok ayat dari konteks Zaid yang jadi dalamnya isim dan keadaan rafa itu kena Zaid koma dia telah pukul Amran. Ni taukid betul lah jadi ni. Betul-betul pukul lah. Okey, jadi itu beza je keadaannya. Okey. Nanti kita akan lihat contoh dalam Quran ini jadi kedua keadaan. Pertama, kalau isim atau pelakunya muncul selepas fi'il, maka fi'il tu tidak diterjemahkan dhamirnya. Maksud dia kosong. Dia tak terjemah, dia telah pukul, Zaid telah pukul Amran. Okay? Dia tak terjemah. Kita terjemah dia Zaid telah pukul Amran. Kalau di bawah Zaid, dia telah pukul Amran. Okey, jadi setiap fi'il mesti ada dhamir di dalamnya. Atau diikuti isim dalam keadaan rafa yang menjadi fa'il. Okey, sama ada kalau ni mesti ada fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il, sama ada fa'ilnya muncul atau fa'ilnya ada tersembunyi dalamnya. Okey? Taklah double translation nanti. Di mana dia ada perkataan dia tu Ustaz? Dia dalam daraba tu. Daraba kan bentuk huwa. Huwa isim pertama tu. Yang ketiga bentuk pertama daraba dia telah pukul. Orang ketiga tu. Ingat kalau kita belajar fi'il dia kan ada 15 kotak kan? Ini yang paling kanan atas tadi kan? Daraba, nasara, kataba, itu semua dia telah. Dia lelaki lah. Dia lelaki telah pukul. Okey? Right? Baik, kita teruskan. Okey. Sebelum kita teruskan, ini adalah bentuk-bentuk keadaan nahu untuk maskulin dan feminin untuk isim. Untuk isim. Isim dia lebih detail. Kalau untuk fi'il nanti kita hanya rujuk pada maskulin saja dulu. Okey? Kalau tengok ini, kita ada keadaan maskulin. Kalau dia rafa, ini fa'il lah, pelaku lah yang melakukan. Okey, amil dua. Amil dua. Fa'ilun. Fa'ilun, dia yang melakukan. Dia rafa. Kalau dia dual, fa'ilani. Ada nun di belakang, alif nun. Kalau dia plural, fa'iluna. Waw nun. Waw ni maksudnya rafa, waw nun rafa untuk plural. Kalau dia nasab maksud dia jadi objek. Ini kalau dia jadi subjek. Okey. Okey. Atau dia tak ada haraf yang sebelumnya. Sebelum isim tersebut lah. Kalau dia nasab, dia penat. Ya, jadi mangsa. Di fa'ilan. Dia dengan keadaan nasab dengan fathah ini. Kalau untuk dual, alif diganti dengan ya, fa'ila ini. Untuk plural, fa'ilina. Waw ditukar dengan ya. Fa'ilina. Itu untuk nasab. Kalau untuk ja, singular fa'ilin. Jadi dia dalam kata ini. Ja apabila ada dua keadaan aja ja. Pertama dia mudhaf ilaih.
Kedua, isim tu jadi objek kepada haraf ja sebelumnya. Jadi ja majrur lah. Jadi ada sebelum dia ada haraf ja ataupun dia jadi mudhaf ilaih. Itu dalam kedua keadaan aja. Isim dan keadaan ja. Jadi fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina. Kalau kita perhatikan nasab untuk dual Sama. dengan plural untuk ni sama dengan nasab atau ja. Sama aja bentuk dia. Okey, jadi kita kena tengok konteks lah. Okey. Dan insya-Allah tak akan keliru sangat, tak akan keliru lah. Insya-Allah tak akan keliru, tahu. Dalam bentuk ayat tu. Okey, itu untuk masculine. Ada soalan untuk masculine? Okey, untuk feminine dia ada ta marbuta di belakang, sama juga fa'ilatun untuk rafa, fa'ilatan untuk nasab, fa'ilatin untuk ja. Maka untuk rafa, untuk dual fa'ilatani, fa'ilatun. Untuk jamak ni dengan dhammata ini kan, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Kalau untuk ja kita ada fa'ilataini, fa'ilatin untuk nasab. Untuk dual, untuk ja, fa'ilataini, fa'ilatin. Sama. Cuma beza di sini untuk ni jamak salim, jamak muannas salim, dia tak boleh terima baris atas. Walaupun dia nasab untuk yang dua ni, tetap terima baris bawah. Okey, fa'ilatin, fa'ilatin. Okey, itu yang bentuk kita akan lihat nanti. Right? Tapi kalau untuk fi'il mudhari' lah. Sebab fi'il madi, fi'il amar, dia mabni, dia tak berubah. Yang berubah hanya fi'il mudhari'. Dia ada yaf'alu, sebab itulah fi'il mudhari' dinamakan fi'il yang menyerupai. Dia macam isim, dia berubah. Kalau untuk single, ini untuk masculine saja saya buat. Sebab untuk feminine dia banyak mabni. Jadi single, yaf'alu. Kalau untuk rafa, untuk nasab yaf'ala, untuk jazam yaf'al. Jadi keadaan rafa dan nasab terpakai untuk isim dan fi'il mudhari'. Tapi untuk fi'il mudhari' hanya ada jazam, tak ada ja. Isim hanya ada ja, tak ada jazam. Jadi kalau baris bawah tu mesti isim. Kalau baris sukun itu hanya untuk fi'il mudhari'. Okey. Jadi kalau untuk dual yaf'ilani sama tambah alif nun, kalau plural yaf'iluna. Dia punya, jadi untuk fi'il mudhari' nun dipanggil nun rafa. Kalau untuk dual dan plural. Okay. Dual jarang berlaku lah. Okey. Jadi kalau untuk nasab yaf'ila nun bilang. Untuk dual, untuk plural nun diganti dengan alif yaf'alu, maaf. Yaf'alu. Lepas tu untuk jazam yaf'al, yaf'ala, yaf'alu. Jadi untuk nasab dan jazam, untuk dual dan plural sama je bentuk. Sama macam untuk isim. Okey. Jadi bila nanti kalau yaf'alu ni dia ada objek yang melekat betul tadi, alif ni hazaf. Kita tengok yaf'aluhum. Jadi yaf'alu tu hum, alif ni hilang. Okey, itu menjadi objek. Okey, jadi kalau di bawah feminine plural mabni. Yaf'alna, taf'alna tak berubah. Hunna dengan kunna. Taf'alna dengan yaf'alna lah. Mereka perempuan, kamu perempuan, mereka perempuan. Dan taf'alna kamu lah. Kan? Yaf'alna mereka. Okey, itu bentuk-bentuk yang kita akan ulang ni. Kita akan jumpa lagi bentuk-bentuk ni sebelum kita buat latihan yang ni. Contoh macam inilah. Contoh, kita yaf'alu dengan lan. Lan ni haraf nasab. Lan haraf nasab. Lan bermaksud tidak sekali-sekali. Bila lan campur dengan fi'il mudhari' jadikan fi'il mudhari' nasab. Jadi kalau yaf'alu campur dengan lan,
Jadi lan yaf'ala. Dhamma tukar kepada fathah. Yaf'ala ni campur lan yaf'ala nun drop, nun hadaf, nun hilang. Kalau untuk dual. Untuk plural yaf'aluna tambah lan, jadi lan yaf'alu, nun diganti dengan alif. Sama juga kalau taf'alu tambah lan, lan taf'ala, belakang dia berubah. Taf'alani tambah lan, jadi lan taf'ala. Bila yaf'alna tambah lan tak berubah, lan yaf'alna. Kerana untuk feminine plural dia mabni, tak berubah. Okey, ada soalan? Okey. Okey, Yang masuk ja tu apa maksud Zat? Tak faham. Jam tu. Ja untuk isim, untuk singular berbaris bawah. Kalau isim singular berbaris bawah itu panggil ja. Oh. Kalau yang saya faham, kalau rafa'ah tu macam yang pelaku tak? Kalau translate bahasa Malaysia, pelaku rafa'ah tu. Rafa'ah tinggi, rafa' tinggi, dia untuk isim yang menjadi subjek. Masuk subjek dia pelaku perbuatan atau dia jadi subjek untuk jumlah subjek isim. Dah. Yang nasib tu yang macam yang selepas subjek tu. Nasib tu tadi. Subjek. Fa'il. Ni objek. Objek yang objek jadi. Lah maksudnya. Objek dia nasab lah. Objek nasab. Objek nasab untuk isim lah. Nasab dia letih, dia jadi mangsa. Jadi mangsa. Lah. Rafa tu kalau kita bahasa yang lemeng pelaku lah. Betul. Ya, pelaku. Betul. Rafa pelaku. Dia tinggi. Ya. Okey. Dia subjek tinggi. Ja masuk dekat jiran. Dia mesti sebelah-sebelah. Maksudnya mudhaf lain kan sebelah-sebelah. Haraf ja pun sebelah-sebelah. Dia tak boleh jauh. Okey? Okey, kita buat latihan ini. Berapa dah jam? Okey, kita 20 minit. InsyaAllah kita habis amanah yang boleh. Lepas tu sambung. Okey, tengok ini ayat ni. Kita saya start video panel. Right. Okey. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada. Jadi bila kita nak terjemah satu ayat, pertama kita kena tahu perkataan-perkataan yang ada dalam ayat tu. Maksud kita perlu pandai asingkanlah ayat tu berapa perkataan. Kan? Perkataan. Di dalam ni ada berapa perkataan dalam ayat pertama. Kita alam naj'alil arda mihada. Tu satu. satu dua. Ada Ustaz. Apa maksud adakah? Hamzah istifham. Hamzah tanya. Lam maksud tidak. Tidak. Adakah tidak? Lam dalam cara bahasa Inggeris lah maksud didn't. Did not. Lam did not. Adakah tidak? Adakah bukan? Kan? Alam. Adakah tidak? Alam dua lah. Ustaz dua lah. Dua perkataan lah. Ada 6 perkataan Ustaz. Maaf. Ada 6 perkataan. 6. 1, 2, 3, 4. Mana 6 dia? Mana Alam ni 2. Naj'al ni bukan 2 ke? 2 ke 1 ni? Kami jadikan. Okey. Naj'al ni fi'il ke isim? Fi'il. Fi'il apa ni kak? Nun di depan. Moderate. Nun di depan. Kalau madi nunnya di belakang. Oh, okey. Naj'al ni mudhari'. Nun di depan tu mudhari'. Jadi apa akar dia? Ja'ala. Ja'ala apa maksudnya? Telah menjadi. La mudhari' mana dia telah? Menjadi. Menjadikan. Jadi tengok akar ja'ala jadi. Atau jadikan. Ja'ala jadikan.
Jadi nun di depan, nun fi'il mudhari'. Nun apa pelaku dia? Bila nun nahnu kami. nahnu kami. Nahnu. Okey, dia fi'il mudhari' ja'ala. Jadi kami jadikan. Kami jadikan. Okey, ini fi'il mudhari' tapi ada haraf lam di depan. Oh, lam. Lam ni did not. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris sama lah. Did not I tell you. Kan? Pasal ada lam I did not go. Tak boleh cakap I did not went. Kan? Pasal ada lam kan. Lam kan jadi lam mesti diikuti dengan fi'il mudhari'. Walaupun maksudnya past tense, maksudnya telah berlalu. Telah berlalu. Walaupun maksudnya past tense sebab lam ni. Tapi okey. Lam ni kau nak tahu, lam dah haraf jazam. Haraf jazam bermaksud dia akan menjadikan fi'il mudhari' selepasnya berbaris sukun. Sepatutnya lam tu sukun lah. Tak ada, naj'al ni sukun. Yalah, asalnya naj'alu kan fi'il mudhari'. Dhamma ya. Dhamma. Tapi ada lam, jadi naj'al dengan sukun. Jumpa dengan apa nama? Kenapa jadi baris bawah? Ini sebab untuk mudahkan sebutan. Ini bukan kerana nahu, ini kerana sebutan. Ini kerana tajwid. Ini kerana tajwid. Jadi asalnya naj'alu bila ada lam, naj'al dengan sukun. Tapi bila ada hamzah wasal, dia hidup baliklah. Sebutan, sukun diganti dengan kasrah. Jadi naj'alil ardha. Kalau nak baca sukun dengan sukun, alam naj'al al-ardha, kan susah. Tak fasih. Okey, jadi ingat bila fi'il mudhari' berbaris bawah itu kerana asalnya ialah dia sukun dan untuk mudahkan sebutan dia dibaris bawahkan jadi kasrah. Okey? Fi'il mudhari' dalam keadaan baris bawah itulah dalam keadaan jazam. Okey? Faham itu kena ingatlah. Kadang kita jumpa dia bukanlah fi'il mudhari' dalam keadaan jar. Tu kadang tengah orang silap. Ni fi'il mudhari' pun ada jar juga baris bawah kat lam ni. Jadi dia fi'il mudhari' ada keadaan jadi baris bawah ni kerana keadaan dia sukun dan dia diikuti dengan hamzah wasal. Hamzah wasal. Hidup baliklah. Nah. Baik. Okey. Jadi al-ardha ni fi'il ke apa? Maf'ul bih lah. Dia isim. Kenapa maf'ulun bih? Ardha, dia dengan fathah, dia nasab. Okey. Al-ardha masuk bumi Mihadan. Apa keadaan nahu dia ni? Hada. Dal berbaris apa tu? Tanwin. Tanwin apa? Fathah. Baris atas lah. Dia baris atas juga. Kalau baris atas jadi objek lah. Objek juga. Objek kedua lah. Objek kedua. Okey. Jadi kalau kita tengok ayat ni jumlah ismiah ke jumlah fi'liah? Alam haraf. Tahu? Alam naj'al. Fi'liah. Fi'liah. Sebab ada fi'il. Alam ni sebab haraf lah. Jadi dia mula ayat dia kena ada alam tu. Jadi yang pertama ialah fi'il kan. Yang pertama. Jadi ni jumlah fi'liah. Jumlah fi'liah apa kita perlu cari? Pertama, fi'ilnya lah. Fi'il dia tahulah ni fi'il. Apa berlaku tu? Apa berlaku pada fi'il tu? Nahnu. Nahnu, kami. Jadi kami jadikan. Okey. Kami jadikan apa? Al-ardha mihada. Al-ardha jadi dia punya maf'ulun bi pertama, mihadan maf'ulun bi kedua. Okey. Jadi kalau terjemahkan, adakah tidak kami jadikan bumi hamparan? Itu terjemahan dia. Okey? Right? Ustaz. Jangan terjemah adakah tidak kami telah jadikan sebab naj'al fi'il mudhari'. Okey? Right? Okey, ada soalan pada bentuk ni? Tak ada. Ingat nak tanya ini bukan mausul sifat kan ardha mihada? Bukan. Kalau masuk sifat mihada pun kan ada alif lam juga. Ya tak? Dia mesti sama kan? Okey. Terus ayat kedua.
Wal jibala autada. Ada berapa perkataan situ? 3. Satu waw, Wa dua maksudnya jibala, dan autada. Empat. Tiga. al jibala Bukit, gunung. gunung ganang, bukit-bukit, autada Atau kan? tak ada satu perkataan tu. Oh. Sebab dia plural, dia bentuk plural. Autadan. Ni pasak-pasak. Jamak gitu. Jamak Ada taksir. jamak. Ada jamak taksir lah. Jibala pun jamak taksir ni. Okey. Kau tengok sini. Al-jibala apa nahu dia? Isim. Ini jumlah ismiyah. Dia okey, dia ismiah, tak ada fi'il. Apa nahu jibala? Keadaan nahu dia? Nahu dia. Bila saya tahu, dia tanya nahu sama ada dia rafa', nasab atau jar untuk isim lah. Nasab. Nasab. Sebab ada fathah pada lam kan? Fathah. Autadan apa nahu dia? Tanwin Tanwin. Nasab. Sebab dia fathah taini. Dia fathah jugalah. Nasab juga. Okey. Jadi Nasab. bila kita nak faham satu ayat, kan? Kalau kita nampak isim dalam keadaan nasab, autad jibala nasab, autad dan nasab, kita kena tanya kenapa dia nasab? Baru kita tahu kenapa dia nasab. Mesti ada yang menyebabkan nasab kan? Sebab isim kalau tak ada apa-apa dia harus rafa'. Wow, dia ada wow. Jadi ni maf'ul lah Ustaz kan? Wow ni buat apa? Apa kerja wow ni? Wow tu wow atau dia cerita, sambung wow dengan sebelum ni. Sebelum ayat tu. Dia ada sambungan daripada ayat sebelumnya. Sebelum tu. Oh, faham. Jadi ni maf'ul lah ni. Ayat ni bersambung. Ni maksudnya ni dua ayat tapi satu jumlah. Dia dua ayat tapi satu sentence. Nampak tak? Nampak. Tak ada fi'il sini. Jadi jibala ni jadi nasab kesan daripada naj'al di sini. Okay, sebab ada wa ataf. Wa membawa pengaruh naj'al sampai ke sini. Jadi dan gunung ganang pasak sebagai pasak. Sebagai pasak-pasak. Okey? Right? Wal jibala autada. Jadi ayat terjemahan dia, adakah tidak kami jadikan bumi hamparan dan gunung ganang pasak. Okey? Itu ayat. Ada soalan? Dan gunung ganang pasak. Ada. Okey. Beri ayat di bawah. Okey. Wa khalaqnakum azwaja. Okey? Jadi perkataan itu ada. Wow ataf. Khalaqnakum fa'il. Kum is fa'il. Maf'ul bi. Okey. Fa'il. No, fa'il. Azwajan. Azwajan objek kedua. Objek juga. Jadi maf'ul bi juga. Maf'ul bi. Okey. Jadi sekarang kita terjemah satu. Wa tu makna dan. Khalaqna apa maksud dia? Kami jadikan kamu. Okey. Kita ambil satu tu. Khalaqna fi'il apa tu? Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Na di belakang. No di belakang. Tidak di depan. Okey. Na di belakang. Khalaqna. Jadi apa terjemahan dia? Kami jadikan kamu. Kami telah. Kami telah cipta. Khalaqa cipta. Ja'ala jadi. Bila khalaqa dengan ja'ala, khalaqa ni cipta daripada ada ke tak ada. Daripada satu benda yang belum ada kepada ada. Tapi kalau ja'ala dari yang dah ada diubah jadi satu benda lain. Diubah sesuai, modify. Modify. Jadi dia modify bumi jadi kapet. Itu. Macam kapet lah hamparan. Kan? Gunung sebagai pasak. Itu. Tapi khalaqnakum dicipta. Jadi kami telah ciptakan kamu. Okey? Ingat bila ada dhamir jadi dhamir kan ingat kepada fi'il sebelumnya. Automatik dia jadi maf'ul yang pertama. Maf'ul. Objek.
Objek. Okey. Azwaja. Wa khalaqnakum, kami telah jadikan kamu. Ciptakan. Berpasang-pasang. Kami telah ciptakan kamu, maaf. Kami telah ciptakan kamu azwajan. Pasangan. Pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan. Dan kami telah ciptakan kamu berpasang-pasang lah, pasangan-pasangan. Okey. Jadi ini satu jumlah lah. Sebab lepas dia waja'alna, ada fi'il baru kan? Ini jadi ini tak ja'alna dah jadi jumlah lain, jumlah fi'il yang baru, jumlah fi'liah yang baru. Jumlah. Jadi ada fi'il kan? Yang dua jumlah autada tak ada. Jadi itu dia sambung kat sebelah sini. Jadi dia ada fi'il satu lagi, jadi jumlah fi'liah yang baru. Okey? Okey. Waja'alna apa kata situ? Dalam ayat ni. 1, 2, Ja'al. Ja'alna. Saya nak tanya berapa perkataan tu, macam mana Ja'alna tu sambung tu. Tiga. Ja'alna kalau ada fi'il satu perkataan. Tiga. Waja'alna. Ja'alna satu fi'il kan? Nah. Ni fi'il madhi ya Ustaz? Betul, fi'il madhi. Jadi dua lah. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tak enam? Mana 6? 4 ya. 1, 2, 3, Kan nama makum tu 2 ke? Nama Dah keliru kedua. dah. Nama kedua. Jadi 5 lah. 5. 1, buat. Dan ja'alna, kami telah jadikan. Bukan Dan 3 beza sini. dengan naja'ali dengan ja'alna sama huruf dia. Ja'ala, jim ain lam. Tapi ini di madhi, nahnu, na di belakang. Kami telah jadikan. Kalau yang sebelah kanan atas ni naj'alil, ya, kami jadikan. Ini kami telah jadikan. Dan kami telah jadikan. Jadi sini ada 3 kan Ustaz? 3 perkataan. Dua je. Ja'alna dua. Ja'alna satu perkataan. Ja'alna fil madhi. Oh, na tu bukan kita kira satu perkataan ja'al. Bukan. Dia satu perkataan ja'alna. Kami telah jadikan terjemahan dia. Okey. Sebab dia fi'il madhi. Okey. Lepas tu naumakum 2. Naum apa? Tidur. 1. Tidur. Kum. Kamu. Kum mereka. Nauma dengan kum apa hubungan dia? Mudhafun ilaih. Betul, mudhafun ilaih. Ingat kalau ada dhamir Domain. dekat pada isim, dia mudhaf ilaih. Kalau ada dhamir kum lekat kepada fi'il, dia maf'ulun bih. Oh, baru perasan. Okey. Naumakum, tidur kamu, mudhaf ilaih. Subatan, kerehatan. Dia isim terjemah dalam isim kerehatan. Apa terjemahan dia? Istirahat. Dan kami telah jadikan tidur kamu sebagai istirahat. Kerehatan. Atau kerehatan. Okey, jadi itu bagaimana ni semua jumlah fi'liah. Okey, ni jumlah fi'liah. Jadi itu bagaimana kita faham. Jadi kita kalau baca Quran nanti kita tahu ni fi'il, mana fa'il dia. Fa'il ni muncul tak muncul. Dalam ni semua fa'il ni mustatir. Ni semua fa'il ni dalam fi'il. Nahnu dalam naja'ali, nahnu dalam khalaqna, nahnu dalam ja'alna. Itu mustatir. Belum muncul lagi. Nanti lepas ni kita contoh yang muncul fa'ilnya. Okey. Jadi kita pergi pada ayat di bawah. Kejap Ustaz, yang wa khalaqnakum tadi tu apa Ustaz cakap? Wa khalaq fi'il madhi. Bukan. Dhamir lekat dengan fi'il. Dhamir lekat dengan fi'il. Dhamir ni jadi maf'ulun bih, objek dia, mangsa perbuatan. Oh, dhamir tu dia maf'ulun bih lah. Ya. Kalau ada dhamir lekat dengan isim, itu jadi mudhafun ilaih. Okey. Okey, insya-Allah kita ada habis satu ayat ni baru kita rehat. Kita sambung nanti hari Senin ayat yang lain. Okey, kita ambil yang ni. Okey, tengok al-hajju ashhurun ma'lumatun. Bila kita ada jumpa tanda waqaf, maka itu adalah satu jumlah yang lengkap. Okey?
Jadi al-hajju asyhurun ma'lumatun. Ada berapa perkataan situ? 1, 2, 3. 3. Semua tu isim ke fi'il? Jumlah ismiah. Semua isim. Semua isim kan? Al-hajju isim, asyhurun dan tanwin isim, ma'lumatun isim. Jadi jumlah ismiah. Okey, jumlah ismiah. Jadi kalau kita nak tahu dia subjek pada, kita tahu makna dia satu perkataan. Okey? Okey. Al-hajju apa makna dia? Haji. Mengerjakan haji. Ibadah haji. Ibadah haji. Asyhurun apa makna dia? Bulan. Bulan-bulan. Bulan-bulan. Bulan-bulan, dia plural. Bulan-bulan. Asyhurun, dia syahrun. Syahrun bulan, asyhurun bulan-bulan. Maklumatun apa makna dia? Yang diketahui. Maklumat. Isim apa ni? Isim apa ni? D. Isim. Isim apa? Ada apa huruf akar dia? Ain lam mim. Ain lam mim, ilmu. Jadi mim dengan waw tambahan. Jadi mim dengan waw tambahan jadi isim maf'ul. Ada ta maftuhah di belakang bermaksud apa? Maf'ul bihi. Oh, ta perempuan, muannas. Perempuan, muannas, jamak muannas salim kan? Bulan Ustaz. Bulan-bulan kan. Jamak untuk feminin lah, kan? Maklumatun maksudnya yang diketahui. Bulan-bulan. Okey, kita tengok sekarang. Apa hubungan dia? Asyhurun maklumatun, apa hubungan dia? Yang ni madi apa mudhafun ilaih Ustaz. Bukan. Belagu. Maksud sifat. Maksud sifat. Asyhurun maklumatun. Okey. Kenapa? Jadi ini sifat, ini dia punya maksud sifat. Kenapa sifat dia feminin? Pasal asyahru jamak taksir kepada bulan. Ya. Okey. Dia bila jamak taksir, jamak pecah, dia dirujuk sebagai she. Sebagai she. Okey? Sebagai hiya. Hiya satu je. Sebab tu dia punya sifat feminin. Asyhurun maklumatun, kalau terjemah dia bulan-bulan yang diketahui, kan? Bulan-bulan. Juga mudhaf ya Ustaz. Ni mudhaf juga. Ini dipanggil mudhaf jugalah, maklumat. Tidak. Dia maksud sifat. Dia maksud dan sifat. Maksud dan sifat. Kalau run dan run, domirun dan domirun apa? Domir tak ada. Ini isim kasih. Marfu Ustaz, marfu. Marfu. Semua marfu. Sebab dia jumlah ismiah. Semua marfu. Al-hajju marfu, asyhurun marfu, maklumatun marfu, kan? Ustaz, al-hajju tu kita boleh panggil mubtada' tak Ustaz? Betul lah tu. Itu tahap kedua kita nak bincang. Sekarang nak terjemahkan. Asyhurun maklumatun, apa terjemahan dia? Bulan-bulan yang diketahui. Bulan-bulan yang diketahui. Jadi terjemahan dia apa? Haji tu bulan tertentu maksudnya kan? Haji adalah dalam bulan yang tertentu. Ya, bulan-bulan yang diketahui lah, tertentulah. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, the Hajj are known months. Jadi kat situ kan. Jadi al-Hajj mubtada, asyhurun maklumatun jadi khabar lah. Okey? Okey, faham? Okey, itu jawapan pertama. Maksudnya khabar dia dalam bentuk mausul dan sifat lah. Betul. Okey. Terus, ini mungkin ada tricky sikit. Boleh buka apps tak? Buka apps Al-Baqarah 197. Buka dah ni. Okey. Kita baca. Faman farada fihinnal hajj. Okey, jadi kena tu jumlah, nak pecahkan jumlah. Dia bila ada haraf fa ni masuk maka kan? Maka selalu jadi jawab dia lah, jawab. Faman ni biasa faman jadi fala ni Ustaz, fala jadi jawab dia. Dia jawab dia dekat fala. Fala jadi jawab. Jadi faman ni maka barang siapa. Okey, tengok terjemahan dia. Kita ada berapa perkataan? Fa satu, fa man dia fa dua. Man Dua lah.
Lepas tu Manusia fardhu verb faradha 3, 3 fihinna fi 1 Dua. fi 4, hinna. Perempuan kan fihinna. Nah, dan al-hajj ada fa maka man siapa yang faradha fi'il madhi faradha fi'il madhi telah fardukan. Dia telah fardukan. Niat telah fardu, telah tetapkan. Telah niat lah, telah niat, telah fardukan lah. Fi fardu. alam hinna, apa maksud hinna? Hinna yang Ya. itu. Nya untuk feminin, plural. Hinna plural kan? Al-hajja ibadah haji jugalah. Al-hajja ibadah haji. Okey, sekarang kita tengok. Tengok jawab dia. Faradha fi'il madhi. Okey. Siapa pelaku? Mana fa'il dia? Apa fa'il dia? Faradha. Kalau ikut-ikut ni huwa man. Huwa kembali pada man lah. Pada man. Man siapa yang? Siapa Man. yang? Maka siapa yang dia ada huwa lah. Kalau terjemah, maka barang siapa dia telah fardukan. Dia fardukan apa? Fihinna maksudnya. Okey, ada tengok fihinna dulu. Tengok dia fardukan apa? Tengok cari dia punya objek dia. Ada objek tak? Ada maf'ulun tak pada faradha ni? Ada maf'ulun bi tak? Al-hajj. Al-hajj betul. Al-hajj nasab. Al-hajj nasab maksud dia jadi objek pada faradha. Dia jadi objek baru. Jadi kalau nak terjemah senang gini. Faradha dia telah fardukan ibadah haji. Fihinna ni apa? Fihinna dipanggil muta'alliqan ataupun yang berkaitan dengan perbuatan itu. Perbuatan lah. Jadi fihinna haji pada apa? Perbuatan haji. Okey. Fihinna ni wujud pada apa? Perempuan. Dia panggil ma'fulun juga, ma'fulun fi atau ma'ul ni. Dia fihinna? Maf'ulu fihi. Okey, ni dia panggil muta'alliqan aja yang berkaitan. Agak hinna wujud pada apa hinna? Hinna feminine, plural. Ya, plural. Hum. Ya. Hinna, hunna. Hunna Ustaz, hunna. Wujud pada apa? Tengok jumlah sebelum dia. Maklumat Asyurun maklumatun. Asyurun maklumatun sebab ni feminine kan. Bulan-bulan yang diketahui. Hinna pada bulan-bulan yang diketahui. Jadi kalau terjemahan dia, maka barang siapa yang dia telah fardukan ibadah haji dalam bulan-bulan yang diketahui. Hinna. Hinna. Okay? Jadi itu bagaimana kita katakan. Jadi kalau dia pakai domir mesti rujuk pada perkara yang sebelumnya lah. Okay, jadi tengok apa yang berkaitan. Yang ini adalah feminin. Yang asyur maklumatun adalah feminin. Okay? Kan? Okay, terus. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala maka juga. Apa masuk maka la? Maka la tidak boleh. Maka jangan. Rafasa apa? Bercakap sia-sia. Tak. Bercampur dengan rafasa ni fi'il ke isim? Isim. Kenapa isim Ustaz? Rafasa. Tengok macam kan Ustaz. Betul. Itu betul keadaan. Tapi ini keadaan special. Dia isim fi'il Ustaz. Tak ada, dia isim. Kenapa dia rafasa saja? Bukan rafasan. Dia tak ada tanwin kan? Dia jadi maf'ul lah. Bukan. Bukan juga. La ni special. La menidakkan. Okey, la dia jadi nun tak ada. Nasab. Tu Ustaz. La rafasa. La ini dengan la ni dengan la ni. Nanti kita akan belajar modul 7 la ni adalah angka 3 la. Ustaz tak belajar lagi Ustaz. Okeylah, tu saya nak terangkan sekarang ni. Okey, rafasa ni isim.
Tapi dia sama macam kalau kata ini la ilaha illallah kan, la ilaha. Meniadakan, okey. Kenapa ilaha tak ilahun? Sebab dia tak ada alif lam. Tak alif lam. Ada alif lam patut dia hafasun je kan? Kenapa hafazah? Sebab la ni la special. La ni panggil la nafi bil jins. La yang menafikan jenis. Macam nafi la jinsi. Ya betul. Dia macam la ilaha, tiada sebarang Tuhan. Tiada sebarang. La kuwata, tiada sebarang kekuatan. La haula wala kuwata, kan tiada sebarang daya, tiada sebarang kekuatan. Tu la tiada sebarang. Kenapa la ni terjemah tiada sebarang? Isim dia hanya tulis dengan fathah saja. Isim ni dipanggil mabni atas fathah. Maksud dia bukan fi'il, dia isim. Jadi ghafasa, tiada sebarang ghafasa bermaksud keberahian. Tiada sebarang keberahian. Maksudnya dalam kau terjemah dalam Quran tu itu dia terjemah tiada sebarang hubungan suami isteri lah. Okey, kalau muslim telah dalam keadaan ihram kan? Okey, sama juga. Wala fusuqa, fasik. Tiada sebarang kefasikan. Fasik, dia pun isim juga fusuqa. Ini nampak isim abad dia ada 4 kan? Wala jidala. Jidala pertengkaran. Wala. Okey, wala lagi. Haji, dalam ibadah haji atau semasa ibadah haji. Okey. Jadi terjemahan dia, maka tiada sebarang keberahian dan tiada sebarang kefasikan dan tiada sebarang pertengkaran dalam ibadah haji. Jadi tengok keadaan sini, al-haji yang pertama, saya tu kawan dia kejap. Al-haji pertama. Al-haji yang pertama ini dalam keadaan apa nahu dia ni? Tak ada. Ya, nahu dia apa? Rafa', nasab atau jar? Rafa'. Sebab dia jadi subjek dan dia sebab tu dia dhammah. Dia subjek sebab tu dia dhammah kan? Yang sini haja, apa nahu dia? Nasab. Dia jadi objek, maf'ul bihi. Sebab tu dia jadi nasab dan diwakili dengan fathah. Okey? Okey. Haji di sini apa dia keadaan nahu dia? Majrur. Sebab dia jadi objek pada haraf jar. Pada fi, preposition. Jadi ketiga-tiga perkataan ni maknanya sama ibadah haji. Cuma peranan dia dalam perkataan, dalam ayat untuk al-hajj dia jadi subjek. Dia rafa'. Objek majrur. Objek dia nasab. Bila dia dalam keadaan majrur dengan dia haraf, dia jadi objek jugalah daripada haraf. Al-hajj. Okey? Begitulah bagaimana kita terjemahkan perkataan-perkataan itu. Okay, Alhamdulillah ada soalan sebagai tangguh. Dah 10.50. Nak tangguh lah. Okey? Ada soalan? Soalan terakhir kan? Apa yang ada? Silakan. Ada keliru sikit lah kadang-kadang maf'ul tu. Itu betul tu berlatih saja. Tapi dah faham konsep ni. Cuma kadang istilah nak ingat lah. Istilah tu kan. Perkataan baru. Jadi susah sikit nak sebut. Kan tergeliat lidah. Okay, tapi kalau tak nak guna istilah Arab tak apa guna. Objek je. Objek, subjek. Yang kita lebih biasa kan. Yang penting faham ayat. Lama-lama bolehlah guna istilah tu. Objek kepada fi. Okey. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita tangguh. Kita sambung nanti hari Isnin dengan ayat berikutnya. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi insyaAllah hari Isnin. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Ustaz. Okay. Banyakkan selawat hari Jumaat insya-Allah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian, bye.